pilih yang warung silakan. Nanti saya bertakwa. Ambil Wahidah. Wahidah mungkin dah tak baik kan? Sebab merosot ke rumah tangga kata orang. Tapi boleh apa? Yang pengacara TV tu Wardina lah kan? Wardina kan? Kamu ni macam Wardina. Berarti ada Wardina. Itu jelas ayat ni maknanya jadi bukti bahawa ada ni kerasukan. Yang jelas lagi daripada hadis riwayat Muslim dan juga Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Inna syaitan yajri minal insan majrad dam." Sesungguhnya syaitan memasuki ke dalam manusia melalui pembuluh darah ataupun saluran darah, urat saraf. Dan Ustaz nak menarik di sini, Ustaz nak bincang tentang perkataan yajri. Yajri daripada perkataan Arab jara yajri, berlari. Yajri daripada perkataan jara yajri, berlari. Jadi nak gambarkan di sini seolah-olah syaitan ini atau kucing ini mampu masuk dalam diri manusia itu begitu pantas, seolah boleh lari kan, ulangi keluar masuk itu dengan pantas. Dan itu antara kebaikan mereka itu mampu bergerak pantas. Bergerak pantas diberi kelebihan untuk bergerak itu pantas, disebut oleh para ulama sepantas cahaya. Ini terbukti bila mana disebut dalam kisah Nabi Sulaiman dengan Balqis kan. Ketika mana nak dipindahkan istana Balqis itu, ini buktinya syaitan ada kekuatan luar biasa dan kepantasan itu pantas sekali, sehingga dapat memindahkan istana Balqis dalam keadaan sebelum lagi bangun daripada berdiri kan, sekelip mata yang sudah ada di depan Balqis. Ini jelas maknanya yang jadi berlari lagi. Jadi seolah di sini Cina syaitan ini masuk ke tubuh manusia itu begitu pantas, boleh berlari lagi ke mana saja, keluar masuk dan sebagainya. Dan apa yang Ustaz dah sentuh di sini, sebab itulah kalau kita melihat kepada kalau kita ada pengalaman, bila kita merawat, bila kita praktikkan ruqyah kepada pesakit, kita akan merasakan bahawa makin lama tekanan darah makin kuat. Tekanan darah utama di kepala ni kadang-kadang kita akan rasa bila kita baca itu soalan darah tu, tekanan darah tu, urat saraf tu jadi mengumpat. Kadang-kadang tu rasa macam lintah yang tolak kuat, rasa geli. Pengalaman Ustaz pernah ketika Ustaz kuliah Perubatan Islam di Masjid Negeri yang mingguan, kebetulan Ustaz merawat seorang muslimah yang dia mengaku adalah sakit lain macam di kepala. Bila rawat itu, tekanan dia punya urat saraf di tepi kepala itu memang jelas nampak, bukan rasa lagi, jelas nampak tu naik tu macam berdenyut kan, macam lintah tu kan, bila berisi dengan darah tu nampak jelas di sini bergerak. Sampai Ustaz panggil yang muslimah yang lain supaya dapat melihat secara pengalamannya, secara praktiknya dapat dia nampak jelas memang tu naik. Dan bila letak Ustaz minta letak tangan, seorang muslimah tu letak tangan, dia terkejut kan, kegelian maknanya, dia rasa macam lintah, itu maknanya. Dan bila mana orang yang kerasukan ini, kalau kita bawa jumpa doktor, kita akan dapati kadar darahnya itu berlipat kali ganda lebih tinggi daripada biasa. Kenapa begitu tinggi sekali, walaupun dia ada darah tinggi dan sebagainya. Ini bukti maknanya syaitan itu dia menguasai urat saraf manusia. Jadi orang dirasuki syaitan itu, urat sarafnya itu ataupun saluran darahnya itu menjadi tegak, seperti mana orang bersukan kan, bekerja berat. Dia bersukan sebab itulah bila mana kita merawat isteri dia, merawat yang ada kerasukan ini, sebenarnya kita boleh beza orang datang itu. Sebab saya pernah ditanya oleh doktor pelatih di hospital Mesra sana, kadang berapa kali dia pernah masuk ke sana, macam mana Ustaz nak beza kalau orang betul-betul mental dengan yang mental ini disebabkan oleh gangguan jin kan, ada kena sihir, ada jin ke macam mana, boleh dibezakan. Kalau kita bacakan kena ada pengalaman dan kena mendalami ilmu ini, kepada doktor jiwa utamanya amat penting perkara ini kan. Dia letakkan tangan di atas kepala itu, antara keadaannya bila kita bacakan ayat Al-Quran, dibacakan ayat kursi seumpamanya, dibacakan 3 kursi seumpamanya, kita akan rasakan, kalau yang ada kerasukan kita akan rasa dia tidak panas, tekanan darah itu makin kuat, degupan jantung makin kuat, kemudian tekanan kita akan rasa macam ada benda mengalir. Begitu pada kuat tak kuat dia gangguan tersebut. Tetapi kalau yang mental tak ada apa-apa, kita baca pun tak ada apa-apa, tidak panas kan, dia macam itu beza. Tak ada apa-apa, kita boleh bezakan. Dan ke mana Ustaz pernah berforum dengan pakar-pakar perubatan di NSQ sana, pakar-pakar dalam semua bidang. Ada setelah habis sesi forum
orang tersebut. Ustaz didatangi oleh seorang pakar mental sekretari pakar sekretari ini. Dia datang pada Ustaz, dia beritahu apa yang Ustaz bincang ini sesuatu yang berharga buat saya. Walaupun saya dah belajar di Jerman, habis dah lagi saya belajar, dia kata, tapi saya sekarang ini saya tak boleh menjawab pasien yang datang kepada saya. Pasien datang, pesakit datang kepada saya, yang tanya kepada saya, apa sebenarnya penyakit saya? Doktor ditanya padanya, apa penyakit saya tak mampu, ada ramai saya tak mampu jawab. Sebab yang saya belajar itu dah habis di situ. Ustaz tak faham saya istilah sekretari ini, kena dalami lagi. Dia kata kalau saya belajar itu maknanya ketika di Jerman dia ada dalam pada garis hijau juga, disebut green line. Tapi yang banyak berlaku pada pesakit saya ini di luar pada green line itu, yang tak boleh dikisah apa sebenarnya berlaku, dan saya tak mampu nak jawab. Jadi bila Ustaz bincang pada malam ini, Ustaz uraikan ini, memberi sedikit semangat pada saya, sesuatu yang saya boleh bagi jawapan, ada sesuatu yang lain kan, yang di luar daripada ruang itu maknanya. Ini kita nak lihat. Jadi ini yang perlu kita fahami, dan dengan jelas di sini maknanya syaitan ini dengan mudah boleh keluar masuk dalam tubuh manusia. Kita akan lihat nanti ya. Ini jelas daripada hadis Nabi ini, sahabat Nabi sendiri, sahabat Nabi yang bergelar Uthman bin Abi al-As ini sendiri pernah diganggu, dimasuki oleh syaitan dalam tubuhnya ketika solat. Kita pergi pada terjemahan sekarang. Ustaz bacakan daripada Uthman bin Abi al-As radhiyallahu anhu berkata, ketika aku berkhidmat kepada Rasulullah menuju ke Taif, sesuatu telah mengganggu solatku sehingga aku tidak tahu apa yang aku lakukan dalam solatku. Ketika mana Uthman bin Abi al-As ini menemani Nabi dan jalan ke Taif, ketika bersolat dia diganggu, dia rasa ada sesuatu yang mengganggu di dalam solat, sehingga dia tak tahu apa yang dia baca dalam solat tersebut, dia tak tahu bukan solat tersebut. Ini banyak berlaku gangguan begini kan. Ada yang solat tak tahu, dia macam tak sedar. Dia solat akan takbir, tapi tak sedar apa yang dia lakukan dalam solat tersebut, tak tahu takbir, hilang konsentrasi dan sebagainya. Melihat keadaan itu, aku pergi kepada Rasulullah. Baginda bersabda, wahai Ibnu Abi al-As, mana Nabi panggil dia. Aku menjawab, ya wahai Rasulullah. Baginda bersabda, apakah yang menyebabkan kamu datang kemari? Aku berkata, wahai Rasulullah, sesuatu telah mengganggu solatku sehingga aku tidak tahu apa yang aku lakukan dari solatku. Baginda bersabda, zaka syaitan, itu adalah syaitan. Jelas di sini. Ustaz nak kena jelaskan sekejap ni. Sebab kadang Ustaz guna syaitan, kadang guna jin kan. Kadang ada orang tanya pada Ustaz, kadang apa beza Ustaz, apa syaitan jin kan. Kadang orang tanya, kadang Ustaz jelaskan jawab aku nanti, dia membabitkan perbincangan kan. Ustaz jelaskan sikit. Syaitan dan jin ni, kalau Ustaz boleh gambarkan, syaitan itu, dan di kalangan jin, syaitan itu satu nama di kalangan jin. Macam juga manusia kan. Manusia ni ada banyak bangsa kan. Manusia, kalau dari segi akidah ada Muslim, ada mukmin, ada yang kafir, ada munafik, ada Kristian kan, ada Yahudi. Itu dari segi akidah. Sama dengan jin ni. Jin itu nama secara umum kan, macam manusia. Kemudian dari segi bangsa, ada bangsa Arab kalau bangsa, ada bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India. Jadi sama lagi, jin itu satu yang perkataan yang umum. Kemudian syaitan itu merujuk kepada jin yang jahat, yang tidak langsung ada kebaikan. Kerjanya untuk sangka manusia kan. Banyak nama jin ya. Itulah Ustaz, sebab kan Ustaz tak buat perkenalan tadi kan. Banyak antaranya Ifrit, Iblis, Marid. Kemudian ada jenis yang mengganggu anak-anak kecil, digelar Ummu Sibian, yang disebut Ummu Sibian, ibu kepada kanak-kanak. Ibu ke kanak-kanak yang suka mengganggu kanak-kanak. Dan ada satu jin yang suka mengganggu ketika nak solat, dia bukan was-was, disebut sebagai khinzar. Ada cerita hadis khinzar, khatun zaibah, yang ini ganggu. Bila dilakukan azan, dia lari, Nabi sebut sampai terketut-ketut kan. Ini disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Tapi bila mana dah dekat nak iqamahkan, dia datang balik kan. Bila dia iqamahkan, datang balik untuk was-waskan dalam solat. Ini nama-nama jinah, dan ada yang disebut sebagai Al-Ammar ataupun Al-Awamir, yang menghuni di rumah-rumah. Ada banyak nama-nama lagi. Jadi yang lebih penting bila disebut syaitan adalah di kalangan jin kan. Di kalangan jin. Sama juga manusia, bila disebut Muslim di kalangan manusia. Kemudian kalau yang Kristian di kalangan manusia juga. Okey. Jadi Nabi kata zaka syaitan, itulah syaitan. Maka Nabi kata, hampirlah kepadaku. Aku pun menghampiri baginda, maka baginda memukul dadaku dengan tangannya dan meludah ke dalam mulutku, saya bersabda. Ini kat yang kita ulama, kita merawat orang yang kena kerasukan. Kita kena mahirlah dengan pukul sembarangan. Pukul-pukul yang pernah berlaku.
datang nampak lain macam meracau kan. Nampak lemah badan, fikiran dia tak betul. Nampak macam tanda-tanda ada bersama dengan histeria. Kan? Ustaz baca bukan main, baca ruqyah, baca sampai perlu, panjang baca. Tapi tak ada tindak balas, relax je tengok. Relax je. Dia baca relax, ustaz ni mulai keberat kan. Ini hebat betul, dia lihat betul. Tapi hukum-hukumnya penagih data. Masa itu sama kan, isu tak berbayar, cakap tak betul. Dia kena jadi, sebab tu kena bakar. Dengan lebih yang betul-betul, jangan habis gerak. Nanti penagih data nanti nak baca Baqarah. Begitu juga lah yang tak berubah. Itu kan, kena jadi. Sini pun sama teknik mengumpul itu antara kaedah yang digunakan dalam merawat. Kita boleh kumpul, tapi teknik ini tak boleh guna sembarangan kepada orang yang pengalaman. Itu disebut merawat dalam bidang perubatan ini. Jangan kumpul sembarangan. Tak boleh buat, kita kumpul tu orang tu sakit jin tu gelap-gelap dalam badan kan. Tak keluar pun dia. Kemudian meludak dalam mulut saya bersama. Ludah itu boleh guna teknik. Kalau pasal itu setuju lah. Tapi Ustaz tak jamin lah. Ludah, air ludah Nabi ni berkata kan. Air ludah kita boleh jamin macam air ludah Nabi je kan. Kena tak kosong 3 hari ni kan. Tak ada masalah tu. Tapi Nabi ludah itu jangan sampai air ludah kita dengan air ludah Nabi ya. Kemudian bila Nabi ludah ke mulut pada sahabat tersebut, Nabi kata, "Ukhruj aduwallah, keluarlah musuh Allah." Keluarlah musuh Allah sebanyak 3 kali. Dan Nabi bersabda, teruskan terjauh. Jadi ulama bincang di sini, maknanya bila Nabi sebut, "Ukhruj aduwallah, keluar musuh Allah, keluar musuh Allah, keluar musuh Allah 3 kali. Jadi maknanya, macam mana Nabi boleh mengarahkan keluar kalau jadi sesuatu yang masuk dalam badan sahabat Nabi tersebut. Jadi jelas di sini ada kerasukan. Ada boleh masuk dalam badan sahabat Nabi tersebut. Contohnya kalau Ustaz kata, Ustaz datang ke seorang ni, jaga orang langsung. Dan seorang ni, keluarkan kan. Ustaz ni apa pasalnya? Betul ke tidak? Itu maknanya, secara akli. Jadi bila Nabi kata keluar orang musuh Allah, berarti ada kerasukan di sini. Ada benda yang masuk dalam badan. Dan Nabi pun kata kepada Uthman bin Affan ini, teruskan kerjamu. Dan Uthman bin Affan berkata, setelah Nabi buat tadi, Nabi apa ni, tepuk dadanya Nabi ludah dan kata, ukhruj 3 kali. Sejak daripada itu, sepanjang hidup kita lagi mengganggu istilah itu. Nabi rawat itu bukan kata Nabi merawatnya. Nabi bersekolah ruqyah kepada dia tersebut. Nabi menggunakannya sepanjang hidup. Setelah itu tiada lagi dia terkena gangguan. Jelas di sini kan.